Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama Putih lagi dalam Ekstrim Walai Tokou. Minggu ini Putih berada di Keningau. Apakah aktiviti ekstrim yang Putih akan lakukan? Dan di manakah homestay tempat Putih akan menginap? Teruskan menonton Ekstrim Walai Tokou. Bah, mari! Sekarang Putih dalam perjalanan menuju ke Kampung Bayangan. Di sana letaknya homestay tempat Putih akan menginap kali ini. Bah, mari. Homestay Putih untuk kali ini terletak di Kampung Bayangan Keningau dan jarak daripada Homestay Putih ke KRR ni dalam 10 km macam tu. Tapi tidaklah terlalu jauh sebab jalan dia sangat mudah, sangat senang. Selamat datang ke Homestay Bayangan. Ini kunci dia. Kalau ada apa-apa jangan lupa hubungi kami lah. Terima kasih. Sekarang Putih sudah sampai di Bayangan Homestay. Di sinilah Putih akan menginap sepanjang Putih berada di Keningau ini. Bah, mari kita tengok apa yang ada di dalam. Homestay tempat Putih menginap ni memang sangat besar dengan 2 bilik, tapi bilik tu pun sangat besar. Ada 3 katil, lepas tu ada tandas sendiri, lepas tu dengan kemudahan dapur, ruang tamu yang besar, bersih, luas, selesa lah. Lagipun harganya sangat berpatutan. Malam ni Putih mau jalan-jalan di Pasar Malam Keningau. Orang sini cakap pasar malam ni tempat terbaik untuk bersantai-santai pada waktu malam. Bah, mari. Pada waktu malam Putih pergi ke Pasar Malam Keningau. Pasar Malam Keningau ni memang menjadi tumpuan kepada pengunjung-pengunjung ataupun penduduk tempatan di Keningau. Lagipun Pasar Malam Keningau ni sangat selesa sebab apa, dia berbumbung. Jadi kalau hujan pun, apakah panaskah, apakah tidak masalah jugalah, senang untuk kita membeli-beli barang ataupun membeli makanan. Dan juga malam tu Putih tidak lepaskan peluang untuk makan di situ sebab Putih dengar gerai-gerai di Pasar Malam Keningau ni menyediakan makanan yang sedap-sedap.
sewaktu jalan-jalan tu, Putih pun membelilah berapa makanan. Putih ramah mata juga nih, beli jagung lah, beli makaroni lah. Lepas tu Putih beli martabak. Sebab Putih dengar martabak di Keningau ni ialah salah satu martabak yang terkenal di Sabah. Jadi Putih pun tidak maulah lepaskan peluang mau cuba juga martabak di Keningau. Antara tarikan yang ada di Pasar Malam Keningau ni ialah gerai-gerainya yang menyediakan makanan yang sedap-sedap. Tengoklah makanan Putih ni. Jadi kalau kamu datang ke Keningau, tidak lengkap kalau kamu tidak singgah makan di sini. Okey. Sekarang Putih pun sudah kenyang. Putih mau balik homestay dulu sebab besok Putih ada aktiviti ekstrim yang Putih akan lakukan. Tapi sebelum tu Putih mau habiskan dulu. Sayang pula dah habis. Pagi ni Putih mau pergi ke satu tempat. Mau tahu apa nama tu tempat dan apa yang Putih buat di sana? Bah, mari. Sekarang Putih dalam perjalanan ke KRR ataupun Kapayan Recreation Resources. Di sana nanti Putih akan buat semua aktiviti ekstrim Putih. Kalau kamu tahu apa aktiviti ekstrim yang Putih akan buat di sana, bah, mari. Aktiviti pertama Putih kali ini ialah bermain cylinder ball. Okey, sampai sejak Putih di KRR, Putih disambut oleh Encik Faiz. Hai, selamat datang ke KRR. Terima kasih. Di sinilah Putih akan buat aktiviti ekstrim Putih iaitu cylinder ball. Okey, sebelum kita mula bermain, apa yang mesti kita lakukan? Putih, sebelum kita bermula bermain, kita kena buka benda-benda tajam. Contohnya cincin, jam. Dengan contoh kalau pakai tudung, kena jarum tu peniti kena buka. Okey, dompet, kunci kita kena tanggalkan. Okey, gelang pun buka. Gelang, asal yang tajam kita kena buka. Aksesori. Dan untuk keselamatan kita buka gelang dengan jam. Encik Faiz memberi penerangan tentang peraturan-peraturan yang mesti dipatuhi sebelum memulakan aktiviti ekstrim cylinder ball. Jadi sebelum kita mula, Encik Faiz cakap kita kena buka semua barang-barang tajam seperti jam tangan, gelang, cincin ataupun pin-pin tudung, kacamata, dompet. Lagi, ada kunci lagi. Dan juga kunci. Okey. Barang-barang tajam, beg kita tinggalkan di sini, tapi jangan risau sebab ada kaki tangan di sini yang akan menjaga barang-barang kita tinggalkan ni. Tapi telefon bimbit kamu boleh bawa sebab kamu dibenarkan mengambil selfie ataupun mengambil video semasa kita bermain cylinder ball nanti. Betul Encik Faiz? Okey, pada mulanya Encik Faiz dengan Putih sendiri masuk ke dalam cylinder ball. Lepas tu beliau mengajar Putih cara-cara cara-cara bermain dengan cylinder ball tu. Tapi mulanya Putih macam berfikir juga di mana ekstrimnya cylinder ball ni sebab nampak macam senang saja. Perlu Putih tengok orang cuma berlari-lari dalam cylinder ball tu. Jadi Putih berfikir di manakah ekstrim aktiviti cylinder ball ni?
sebelum bermain tu Putih diberi latihan cara untuk berlari ataupun mengendalikan silinder ball tu. Putih rasa lenguh, lepas tu susah, sebenarnya sangat susah untuk berlari di dalam tu. Putih terbalik berapa kali Putih terbalik, lepas tu mual, rasa muntah-muntah gitu. Supaya susah pula permainan ni. Okey, pihak produksi memberi cabaran kepada Putih berlari dalam silinder ball tu. Putih diberi jarak 10 meter. Macam dekat sejak Putih rasa, tapi dalam masa 10 minit. Putih rasa mula-mula macam senang saja, tapi Putih tidak dapat buat. Putih gagal. Putih sebab Putih sudah mual-mual, lepas tu mau muntah. Kalau Putih teruskan juga, Putih mungkin boleh pengsan, mungkin boleh muntah dalam silinder ball tu. Jadi Putih bagi tahu Encik Faiz yang Putih tidak dapat buat. Putih mengaku kalah. Memang susah permainan aktiviti ekstrim silinder ball ni. Nampak senang tapi susah. Sekarang pun Putih rasa mau muntah, mual, macam-macam sudah perasaan. Putih tidak dapat buat. Putih mengaku kalah. Abang Faiz, Putih mengaku kalah. Okey. Kita keluar. Okey. Putih belajar sesuatu daripada aktiviti ekstrim silinder ball ni, iaitu kita tidak boleh memandang rendah terhadap suatu perkara yang senang. Kadang-kadang benda yang senang ni bukanlah senang. Bukanlah sesuatu yang mudah dan kita tidak boleh pandang rendah. Dan Putih mau bagi tahu kalau kamu mau mencuba aktiviti silinder ball ni, kamu kena bersedia untuk dengan perasaan yang memuntah, mual, lepas tu kamu kena fit. Sebab apa? Dalam tu memang kamu perlukan tenaga, kekuatan tangan dan juga kekuatan kaki. Sebab memang payah, memang susah untuk menstabilkan diri dalam silinder ball tu. Sekarang ni Putih mau pergi ke Sungai Pagalan untuk melakukan aktiviti ekstrim Putih yang seterusnya. Mau tahu apa? Mari. Okey, untuk aktiviti ekstrim Putih yang seterusnya ialah rafting. Putih rafting di Sungai Pagalan sejauh 10 km yang mengambil masa selama 3 jam. Setibanya Putih di pangkalan, Putih disambut sendiri oleh pemilik KRR itu sendiri, iaitu Encik Vincent dan beberapa orang instruktor. Jadi sebelum memulakan aktiviti ekstrim Putih, Encik Vincent memberi penerangan tentang peraturan-peraturan dan juga alat-alat keselamatan yang mesti dipakai sebelum kita rafting. Jadi selepas tu Putih juga diberi latihan bagaimana cara mendayung dan juga bagaimana mengatasi konflik sekiranya berlaku apa-apa masalah ataupun kecemasan sewaktu dalam perjalanan rafting tu. Sekarang Putih akan buat aktiviti ekstrim Putih, iaitu rafting di Sungai Pagalan Keningau. Okey, di sini bersama dengan Putih ialah sekali lagi Encik Vincent. Mungkin boleh ceritakan sedikit apakah tarikan rafting di Sungai Pagalan ni? Terima kasih Cik Putih kerana sudah datang beriadat terutama aktiviti rafting. So antara aktiviti rafting di Keningau adalah yang pertama kita hanya pilih yang paling ekstrim adalah rafting. So antara yang menarik dengan rafting adalah salah satu untuk bermain dengan air, boleh mandi-manda, santai kalau air jernih. So kalau air bersih, air besar, kita akan mencapai tahap level 1 hingga 3. So dia punya rapid mungkin dalam level 3 memakan masa selama 30 minit hingga 40 menit untuk 10 km. Oh, 10 km. Okey. Encik Vincent, apa cabaran sepanjang kita rafting sejauh 10 km ni? Okey, di sini cabaran dia adalah
ombak setinggi 1 hingga 3 meter jika air mencapai tahap level 3. So hari ini mungkin level 1 santai sahaja. Dan juga boleh lihat sekitar pemandangan kampung-kampung sekitar kiri kanan semua kampung-kampung lah gitu. Okey Tuan, sebelum kita mulakan aktiviti ekstrim kita ni, apakah langkah-langkah ataupun alat-alat keselamatan yang mesti kita pakai sebelum kita bermula? Okey, pertama sekali kita pakai baju keselamatan yang kita panggil life jacket. Okey. Okey. Pasang. Okey, pastikan dalam itu ada zip, kasih zip dan juga ada klip sini. Kita wajib pakai jaket keselamatan sebelum bermain. Ya. So andai kita jatuh dalam air, kita akan buat body rafting. Jadi guna baju keselamatan ini untuk mengapungkan kita daripada air. Selain itu kita digalakkan untuk memakai topi keselamatan untuk mengelak daripada terkena bambu dan juga apalah yang sepanjang kita punya laluan rafting gitu. Sewaktu Putih diberi latihan oleh instruktur semasa rafting tu, Putih jatuh lagi. Lepas tu Putih terhantuk batu. Lepas tu berdarah di siku lagi masa tu. Masa tu Putih macam, aduh sakitnya. Putih berfikir mau teruskan ke tidak sebab instruktur tu bagi tahu kami akan melalui ombak besar nanti. Jadi Putih berfikir boleh ke tidak, Putih jatuh ke lagi tidak nanti. Jadi satu trauma kecil lah untuk Putih sebelum mula rafting 10 km tu. Selepas 2-3 km Putih rafting, Putih tekad untuk meneruskan perjalanan dan juga untuk menikmati segala keindahan yang akan dilalui sepanjang rafting 10 km. Pada mulanya ada beberapa jeram di situ. Jeram pertama Putih rasa takut. Tapi selepas Putih jumpa jeram ataupun ombak yang kedua, Putih sudah berani. Putih beranikan diri dan juga Putih sudah nekat. Apapun risiko Putih kena hadapi juga. Yang penting pada Putih waktu tu ialah Putih kena habiskan cabaran 10 km ni. Pemandangan sepanjang Putih rafting di Sungai Pagalan tu memang sangat cantik dengan pemandangan batu-batuan, lepas tu dengan air sungai yang jernih, lepas tu dengan pemandangan Gunung Ganang, lepas tu lumut tu bila di dalam sungai tu dia seolah-olah macam berlampu. Putih sangat menikmati pemandangan itu dan juga tiada kata-kata yang dapat Putih ungkapkan kecuali memang sangat cantik dan juga mengagumkan. Sebenarnya tiada apa yang sukar.
kesukaran hanyalah permainan minda. Lihatlah, saya berjaya menawan Sungai Pagalan. Aktiviti ekstrim sememangnya penuh dengan risiko. Tapi kita tidak harus takut pada risiko kerana semakin besar risiko, semakin besar kejayaan yang kita akan dapat. Sekian saja Ekstrim Walai Toko untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Bah, mari! Tip Ekstrim Walai Toko. Jangan lupa untuk bawa pakaian kering dan tuala untuk menukar pakaian setelah membuat aktiviti air. Paling penting, bawa plastik untuk letak pakaian basah supaya beg anda tidak basah.